Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnia dan hidayahnya kita dipertemukan di dalam majlis ilmu, majlis yang penuh barakah. Semoga kita sama-sama dapat manfaat daripada apa yang akan dikongsikan bersama, insya-Allah. Jadi para jemaah kalian, ini kali pertama saya sampai dekat sini. Nama saya Ustaz Faizal Husni bin Haji Arsyad, bertugas sebagai perunding latihan kemahiran di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran, di bawah Kementerian Sumber Manusia. Dan saya masih lagi belajar di peringkat PhD di Kolej Institusi Islam Antarabangsa Selangor KUIS, yang mana telah diubah namanya menjadi KUIS. K itu dia buang, tinggal UIS. K itu dah tak ada dah, Institusi Islam Selangor. Jadi masih lagi dalam menuntut ilmu, masih lagi bergelumang untuk menghabiskan PhD. Jadi mohon para jemaah agar berdoa untuk saya diperkuatkan, diberikan kekuatan untuk menghabiskannya. Jadi tuan-tuan dan Allah, sebenarnya kita diberikan masa menunggu waktu fardu isyak. Marilah kita mendengar sedikit peringatan yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran dan juga yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya. Saya nak berkongsi dengan para jemaah tentang satu kitab, iaitu satu kitab bernama Wasiat Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Imam Ibnu Qudamah dia meninggalkan satu wasiat, dan setiap wasiat yang ditinggalkan itu memang kena dekat diri kita. Pertama, Imam Ibnu Qudamah menyatakan ada 3 perkara yang kamu akan menyesal. Pertama, ketika mana manusia telah dimasukkan ke dalam neraka Allah, manusia akan mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke muka bumi. Dan di dalam Al-Quran hampir 10 ataupun lebih daripada 10 ayat yang Allah menerangkan manusia akan mohon kepada Allah dikembalikan ke muka bumi ketika mana kamu duduk di dalam neraka. Dan dalam salah satu ayatnya dalam surah Al-A'raf yang menjelaskan manusia ketika mana berada dalam neraka Allah dan pada ketika itu tidak mendapat syafaat, dia akan minta kepada Allah untuk dikembalikan. Ketika mana kamu duduk di dalam neraka, sahabat-sahabat kamu dapat syafaat, adik-beradik kamu dapat syafaat, ibu bapa kamu dapat syafaat, dan kamu tidak dapat syafaat pada ketika itu. Kamu akan berkata kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, tidak adakah jalan lain? Kembalikanlah kami ke muka bumi. Ini salah satu ayat yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qudamah ketika mana kamu telah dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, Imam Ibnu Qudamah menyatakan kamu akan mohon kepada Allah dikembalikan ke muka bumi ketika kamu dimasukkan ke dalam syurga. Dalam syurga, tuan-tuan. Dalam syurga pun kita minta kepada Allah untuk dikembalikan ke muka bumi. Kita duduk dalam majlis ilmu pada malam ini, di atas keberkatan majlis ilmu, insya-Allah kita semua dimasukkan ke dalam syurga. Tapi Imam Ibnu Qudamah menyatakan kamu dah masuk dalam syurga sekalipun, kamu akan mohon kepada Allah untuk dikembalikan ke muka bumi. Dan salah satu sebabnya, ketika mana buku catatan kamu dibentangkan, ketika mana kamu dapat masuk di dalam syurga, dan kamu akan melihat dalam buku catatan itu tidak terkandung kalimah zikrullah kepada Allah. Kurangnya kamu berzikir kepada Allah menyebabkan kamu mohon kepada Allah untuk dikembalikan ke muka bumi, kerana orang-orang yang banyak berzikir di atas muka bumi akan ditempatkan di syurga di tingkat atas kamu. Jadi perbezaan kita nanti, kita masing-masing masuk dalam syurga, tapi kita berada masing-masing tingkatan berdasarkan amalan-amalan kamu.
Dan amalan yang dinyatakan itu ialah salah satunya zikrullah. Yang ketiga, Imam Ibnu Qudamah menyatakan apabila kamu telah dimasukkan ke dalam kubur, kamu akan mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke muka bumi. Kerana apa tuan-tuan? Salah satu sebabnya ketika mana manusia di dalam kubur minta dikembalikan semata-mata ingin menunaikan solat 2 rakaat solat sunat. Solat sunat apa? Solat sunat qabliyah subuh. Yang mana solat sunat sebelum solat subuh, solat sunat itulah yang mana yang diinginkan oleh orang-orang yang berada di dalam kubur. Mereka mengatakan, ya Allah, kembalikanlah aku ke muka bumi. Itu salah satu amalan yang kami akan lakukan. Jadi ini 3 perkara pada wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, Imam Ibnu Qudamah menyatakan ada 4 perkara yang akan menyebabkan amalan kamu terhapus. Pertama, ketika mana kamu sedang beramal dan beribadah kepada Allah, dalam masa yang sama kamu ada sifat riya, Allah hapuskan amalan kamu. Yang kedua, ketika mana kamu sedang beramal dan beribadah kepada Allah, dalam masa yang sama kamu ada sifat ujub, Allah hapuskan amalan kamu. Yang ketiga, ketika mana kamu sedang beramal dan beribadah kepada Allah, dalam masa yang sama kamu menghina orang-orang di sebelah kamu, kamu kutuk, kamu keji, kamu perli, kamu umpat, kamu fitnah, Allah hapuskan amalan kamu. Walaupun kejian itu dan kutukan itu masih berada dalam hati kamu, belum lagi dilahirkan, Allah Maha mengetahui, Allah hapuskan amalan kamu. Yang keempat, ketika mana kamu sedang beramal dan beribadah kepada Allah, dalam masa yang sama amalan itu sendiri menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah hapuskan amalan kamu. Ini wasiat yang kedua di dalam kitab tersebut. Dan pada malam ni tuan-tuan, saya kongsikan salah satu wasiat yang mana Imam Ibnu Qudamah diletakkan satu wasiat dan satu bab, iaitu tentang kelebihan-kelebihan amalan. Imam Ibnu Qudamah menyatakan ada satu amalan, jika kamu lakukan amalan ini, amalan inilah yang akan menjadi timbangan yang paling berat di hari akhirat kelak. Tak ada lain. Tak ada amalan lain. Amalan inilah yang akan mendapatkan ganjaran dan pahala tersebut apabila diletakkan di atas timbangan Allah, amalan itu yang paling berat. Tuan-tuan, kalau kita ikut akal kita lah tuan-tuan, amalan yang paling berat ikut akal manusia ni apa? Solat jenazah. Barang siapa yang solat jenazah dikurniakan ganjaran seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan 1 kirat. 1 kirat ini perumpamaannya 1 gunung Uhud. Tuan-tuan buka telefon dekat tuan-tuan tu, tuan-tuan search dekat Google, type 1 gunung Uhud. Kalau tuan-tuan tahu panjang gunung Uhud adalah 7 km, lebar gunung Uhud 2 hingga 3 km. Kalau ikut akal manusia yang titik ni lah, kalau gunung itu diletakkan di atas timbangan Allah, confirm itu yang paling berat. Tapi Imam Ibnu Qudamah menyatakan bukan itu yang paling berat. Tetapi inilah pada malam ini kita diberikan kesempatan duduk dalam majlis ilmu, kita tahu rupa-rupanya amalan inilah yang paling berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya bacakan apa yang terkandung dalam kitab wasiat ini Imam Ibnu Qudamah, apa yang Imam Ibnu Qudamah sampaikan tentang amalan ini. Baik, kita bacakan. Wa qala al-musannifu rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qudamah di dalam wasiatnya pada bab kelebihan amalan. Ketahuilah olehmu semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, sesungguhnya akhlak yang mulia merupakan perkara yang paling berat timbangannya pada hari akhirat kelak. Ia akan membawa pemiliknya kepada darjat orang-orang yang berpuasa serta darjat orang-orang yang mendirikan ibadah malam, ibadah solat malam. Imam Ibnu Qudamah dia mengatakan apakah amalannya tuan-tuan? Iaitu akhlak yang mulia. Dan orang yang berakhlak mulia ini Allah angkat darjat dia setanding dengan orang-orang yang rajin solat dan orang-orang yang rajin puasa. Rupa-rupanya apa yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam wasiat ini sebenarnya dia mengambil daripada sebuah hadis qudsi yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnil khuluq
wa inna sahibul husnil khuluq la yabluru bihi darajata sahibi shaumi was shalah. Yang bermaksud tidak ada amalan yang jika kamu letakkan di atas timbangan Allah lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan barang siapa mempunyai akhlak yang mulia, Allah angkat darjatnya setanding dengan orang-orang yang rajin solat, setanding dengan orang-orang yang rajin melakukan puasa. Jadi antara amalan yang terbaik, amalan yang paling berat di sisi Allah ialah akhlak yang mulia. Jadi malam ni tuan-tuan, kita berbicara tentang akhlak. Saya jelaskan kepada tuan-tuan betapa mudahnya kita nak faham tentang akhlak. Sebelum ni bukan mudah, susah akhlak ni. Dan kalau cerita bab akhlak ni, boring, jemaah boleh tidur. Daripada sekolah tadika cerita pasal akhlak, masuk sekolah rendah cerita pasal akhlak, masuk sekolah menengah cerita pasal akhlak, masuk dalam masjid ni pun cerita pasal akhlak. Jadi kita berbicara apa sebenarnya akhlak yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut. Tuan-tuan dan Allah, di antara yang pertama, kalau kita nak mengetahui tentang akhlak, kalau kita lihat dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, akhlak bermaksud ada 3 perkara. Pertama, budi pekerti kamu adalah akhlak. Kedua, kelakuan kamu adalah akhlak. Ketiga, tabiat kamu adalah akhlak. Sebab itu orang tua-tua cakap, kau ni buang tebiat ke apa? Tebiat tu akhlak lah dia. Tapi tuan-tuan cari dalam kamus, buang tebiat tak akan jumpa. Tabiat tu ada, buang tebiat tak ada. Ni orang dulu-dulu. Kau ni buang tebiat ke apa? Tabiat itu adalah akhlak. Kemudian Imam Ghazali rahimahullah menjelaskan juga tentang akhlak. Imam Al-Ghazali mengatakan akhlak ialah sesuatu perkara yang kamu lakukan tak perlu dipikir. Ia menjadi spontan. Sebagai contoh yang pertama, cara percakapan manusia. Banyaknya kamu bercakap, percakapan yang baik, percakapan yang mendatangkan faedah, kamu akhlak yang mulia. Tapi barang orang yang bercakapnya banyak, benda yang melarukan, benda yang tidak mendatangkan faedah, itulah akhlak dia, akhlak yang buruk. Dizahirkan melalui percakapan kamu. Yang kedua, akhlak itu dikenali dan diketahui melalui ketika mana seseorang itu terkejut ataupun melatah. Ni jatuh air, jatuh, Allahu Akbar, Subhanallah. Ketika mana dia terkejut ataupun melatah, dia melafazkan zikrullah kepada Allah, berzikir kepada Allah, memuji-muji Allah, dia akhlak yang terbaik. Bayangkan kalau dia melatah, dia cakap bukan-bukan, tuan-tuan. Itulah akhlaknya. Sebab tidak ada orang yang melatah, dia akan bercakap, kau tunggu kejap, aku fikir aku nak cakap apa. Tak ada. Orang tu takkan fikir, dia akan cakap apa saja yang dia nak cakap, dan perkataan itu datangnya secara spontan yang dia tidak akan berfikir. Itu yang kedua. Yang ketiga, akhlak ini terzahir ketika mana seseorang itu ditimpa musibah ataupun malapetaka. Kejap lagi tuan-tuan habis solat ni, tuan-tuan keluar tersandung batu dekat luar. Bila tersandung batu, Allahu Akbar, Subhanallah, memuji-muji Allah, dia akhlak yang terbaik. Dan kalaulah orang muda dia mengatakan begitu, kita nampak dia memuji Allah ketika mana dia melatah, ketika mana dia terkejut, ambil dia sebagai menantu. Kalaulah dia tersandung batu, dia kata bodoh punya batu, kenapa kau duduk sini, kau duduk sana, batu tu pun pening. Jadi itulah akhlak, dizahirkan cara ketiga ketika mana ditimpa musibah ataupun malapetaka. Tuan-tuan dan Allah, di dalam Al-Quran Allah letakkan perkara akhlak ini di dalam Al-Quran. Kita lihat Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30, wa iz qala rabbuka lil malaikata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang bermaksud Tuhanmu berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, aku akan menjadikan khalifah yang akan duduk di muka bumi. Kemudian malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, adakah engkau ingin menjadikan khalifah yang suka bunuh-membunuh, melakukan kemungkaran, melakukan kesyirikan, padahal kami para malaikat sentiasa bertasbih kepadamu ya Allah. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30, akhlak manusia bukanlah akhlak yang baik. Dan Allah nyatakan tentang akhlak manusia sebelum kejadian Nabi Adam alaihissalam. Itulah akhlak manusia.
Dan Allah nyatakan juga akhlak iblis. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, wahai iblis, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Lalu iblis menjawab, ya Allah, aku lebih mulia daripadanya. Kau jadikan aku daripada api, sedangkan kau jadikan dia, iaitu Nabi Adam, daripada tanah. Inilah akhlak iblis. Riya, ujub, takabur, semua ada pada iblis. Jadi kita faham Allah letakkan perkara ini di dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan, tentang akhlak inilah saya ringkaskan. Seorang sahabat Rasulullah SAW, iaitu bernama Sa'ad bin Hisham rahimahullah. Sa'id bin Hisham radhiyallahu anhu, dia mengatakan, dia bertanya kepada isteri Rasulullah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, kamu ceritakan akhlak Rasulullah. Siapa tuan-tuan yang layak menceritakan akhlak Rasulullah? Tidak lain tidak bukan isteri-isteri baginda dan sahabat-sahabat baginda. Mereka lah yang layak menceritakan akhlak Rasulullah. Kita layak juga, tapi kita baca buku. Daripada pembacaan kita tahu akhlak Rasulullah. Tapi para sahabat, para isteri-isteri baginda hidup sama-sama baginda, mereka lebih tahu tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjawab, wahai Sa'ad, kamu nak tahu tentang akhlak Rasulullah? Ya, kalau kamu nak tahu tentang akhlak Rasulullah, kamu baca tak Al-Quran? Baca. Habis ke tidak? Habis. Faham ke tidak? Faham. Itulah akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah adalah sesempurna seperti mana sempurnanya Al-Quran. Sebab itu Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu ada contoh tauladan yang terbaik, maka ikutilah. Jadi tuan-tuan, untuk mengenali akhlak pada malam ni, saya bawakan beberapa kitab. Kitab pertama ialah sebuah kitab bernama Tafsir Al-Mardu'i. Sebuah kitab Tafsir Al-Mardu'i yang telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Tuan-tuan dapat kitab ni, tuan-tuan bacalah, mudah faham. Sebab apa tuan-tuan? Diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau kita baca kitab tafsir-tafsir yang lain yang datang daripada Indonesia, pening, butuh pun ada dalam. Butuh apa pula ni? Dah bahasa Indonesia. Tapi bila bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka, tuan-tuan baca memang seronok. Tafsir tersebut dibangunkan, dia bukanlah mengikut ayat, tapi dia mengikut bab. Bab yang pertama, bab keluarga. Bab kedua, bab ekonomi. Bab ketiga, bab akhlak. Dikumpulkan semua ayat-ayat Quran tentang akhlak. Dikumpulkan semua hadis-hadis tentang akhlak. Dibukukan dan hampir 200 lebih muka surat. Kalau saya syarah pada malam ni, kita dapat baca 4 muka surat, 5 muka surat. Yang balance macam mana Ustaz? Kena jemput lagi, nampaknya. Kitab yang kedua ialah kitab 40 akhlak yang mulia yang telah disusun oleh Allahyarham Syekh Fahmi Zamzam. Itu pun 40 tuan-tuan. Kalau nak syarah malam ni, dapatlah 5 akhlak, dapat 6 akhlak. Beleng macam mana Ustaz? Beleng kena jemput lagi nampaknya ni. Tapi ada satu lagi kitab. Kitab tersebut bernama Makarim Al-Akhlak. Kitab Makarim Al-Akhlak ditulis oleh Allahyarham Syekh Muhammad Saleh Al-Uthaymin rahimahullah. Yang menulisnya ialah Syekh Muhammad Saleh Al-Uthaymin rahimahullah. Dalam kitab Makarim Al-Akhlak, dia meletakkan ada 6 saja akhlak. Daripada ratus-ratus akhlak tinggal 40. Dari 40 tinggal 6. Kenapa 6? Syekh Muhammad Saleh Al-Uthaymin dia telah kluster-klusterkan, dia grup-grupkan akhlak ni. Tinggal 6 je tuan-tuan. Daripada 6 dipecahkan kepada 2 bahagian. 3 akhlak antara kita dengan Allah, 3 akhlak lagi antara kita dengan manusia. Inilah 6 akhlak yang saya akan jelaskan kepada jemaah. Saya akan jelaskan kepada jemaah, kita muhasabah diri malam ni. Kita rekod satu persatu. Daripada 6 berapa yang ada pada kita. Sebab inilah yang akan menjadikan diri kamu layak ataupun tidak mendapat ganjaran yang paling berat di sisi Allah. Sebab amalan itu amalan yang paling berat. Allah angkat derajat kamu. Jadi 6 perkara ini saya jelaskan kepada jemaah, kita muhasabah diri. Ustaz, daripada 6 tu Ustaz, 1 je ada, 5 lagi tak ada. Itu untungnya majlis ilmu.
Setidak-tidak kita faham, kita duduk dalam majlis ilmu, Allah buka hati kita, kita mengetahui tentang akhlak kita pada malam ni. Ustaz, daripada 6-6 tadi, 6-6 saya ada. Memang 6-6 tu saya memang ada. Kalau ada tuan-tuan, lepas mayang jumpa saya dekat depan ni, saya bagi hadiah. Kalau ada. Kalau tak ada, kita muhasabah diri. Baik, saya jelaskan kepada jemaah 6 perkara ini. Kita dengar elok-elok, kita muhasabah diri. Kalau ada, kita boleh berbangga. Kalau tak ada, jangan pandang orang sebelah. Lantak dia lah. Dia adakah, dia tak adakah. Jadi penting kita dahulu. Kita yang penting. Baik, yang pertama, kita lihat. Akhlak yang pertama yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, ialah kamu membenarkan kata-kata yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Maksudnya, apa yang terkandung di dalam Al-Quran, kamu yakin, kamu faham, kamu terima, akhlak kamu akhlak yang sempurna dan akhlak yang terbaik. Wih, senang Ustaz. Nombor 1, simple. Senang. Kita lihat di dalam Al-Quran, apa Allah nyatakan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, ayat 87. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Tidak ada perkataan yang lebih benar melainkan Al-Quran. Itulah perkataan yang paling benar. Kita orang-orang Islam, kita berhujah, kita cari maklumat, persandaran kita yang pertama adalah Al-Quran. Itu bagi orang-orang Islam. Jadi percaya kamu kepada Al-Quran, itu akhlak kamu yang pertama. Allah berfirman dalam surah Hud ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin khabir. Yang bermaksud Alif Lam Ra, inilah ayat yang disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan daripada sisi Allah yang maha teliti lagi maha bijaksana. Jadi pertama, Allah nyatakan tidak ada perkataan yang lebih benar daripada perkataan Al-Quran. Jadi kita boleh berbangga tuan-tuan. Kalau kita memang percaya kepada Al-Quran, kitalah yang dimaksudkan oleh orang-orang yang berakhlak mulia. Tapi Al-Quran saja tak cukup. Dia mesti Al-Quran dan hadis. Kita lihat kepada hadis pula. Tentang hadis tuan-tuan, ada di kalangan kita yang menolak hadis. Ustaz cakap tadi Al-Quran yang paling sempurna, Al-Quran yang boleh dipercayai. Nak percaya hadis nak buat apa? Lebih hebat dia daripada kita. Tuan-tuan, orang yang menolak hadis zaman sekarang, kita tak pelik pun sebab zaman Rasulullah lagi dah ada orang menolak hadis. Kalau kita imbau kembali tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah diisrakan pergi ke Masjid Aqsa, dimi'rajkan naik ke atas langit. Dan apabila Rasulullah turun, kita baca satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim menyatakan dalam hadis tersebut, ketika mana Rasulullah turun daripada langit, Rasulullah ketakutan. Sebab apa tuan-tuan? Apa yang terjadi Rasulullah kena terangkan. Rasulullah tak boleh sembunyi. Rasulullah kena terangkan walaupun perkara itu tak masuk akal. Rasulullah takut sebab perkara yang sebelum ini Rasulullah nyatakan orang tolak. Kalau tentang Isra' Mi'raj, lagilah orang akan tolak. Dalam riwayat tersebut, bila Rasulullah duduk bersendirian, datang Abu Jahal. Abu Jahal datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Muhammad, tak ada cerita baru ke hari ini?" Seolah-olah nak menyindir. "Ya Muhammad, tak ada cerita baru ke hari ini?" Lalu Rasulullah bagi tahu, "Ada." "Apa ceritanya?" "Aku telah pergi Masjidil Aqsa." Kemudian Abu Jahal mengatakan, "Habis yang kau duduk dekat sini macam mana pula?" "Sebab nak pergi ke Masjid Aqsa 40 hari pergi, 40 hari balik, 80 hari. Rasulullah pergi dalam tempoh 1 malam." Jadi ini yang memuskilkan Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal berkata, "Ya Muhammad, boleh tak kamu ceritakan balik perkara ini? Selepas aku panggil semua orang datang dekat sini, kamu ceritakan balik." Rasulullah kata, "Boleh, no problem." Tapi Rasulullah tak cakap lah orang putih. Rasulullah kata tak ada masalah. Dipanggil ramai-ramai ni. Abu Jahal panggil. Kemudian bila dah berkumpul, Abu Jahal mengatakan, "Ya Muhammad, kamu cerita balik apa yang kamu cerita tadi." Rasulullah ceritakan. Rasulullah ceritakan, "Aku pergi ke Masjid Asar, aku naik ke atas langit." Semua Rasulullah ceritakan. Di kalangan orang-orang yang ramai yang mendengar cerita Rasulullah, satu golongan murtad. Kenapa murtad? Dia tak percaya, tak masuk akal cerita ni.
Satu kumpulan yang telah beriman kepada Allah keluar daripada Islam, murtad. Inilah perkara yang Rasulullah takut. Dah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dah masuk Islam pun murtad sebabkan perkara tak masuk akal. Golongan yang kedua berjumpa dengan Saidina Abu Bakar. Lalu mereka mengatakan, wahai Abu Bakar, kamu tak dengar ke cerita sahabat kamu kata pergi ke Masjid Aqsa? Lalu apabila mendengar perkabaran tersebut, Saidina Abu Bakar mengatakan, kalaulah orang yang bercakap itu bernama Muhammad, lebih daripada itu baru aku percaya. Sebab itu dia digelar As-Siddiq. Dan golongan yang ketiga bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kalau kamu betul-betul dah pergi Masjid Aqsa, kamu ceritakan bentuk masjid. Sebab aku tahu, orang yang bertanya ini tahu tentang Masjid Aqsa. Samalah macam saya, tuan-tuan. Pertama kali saya sampai dekat masjid ini, saya boleh ceritakan bentuk masjid ini. Jadi bila Rasulullah ceritakan satu persatu tentang Masjid Al-Aqsa, orang yang bertanya ini mengatakan, wallahi, apa yang dikatakan oleh Muhammad semuanya betul, tapi kami tak percaya. Nampak? Zaman Rasulullah lagi dah ditolak tentang perkara ini. Tuan-tuan, kita lihat tentang hadis. Di dalam kitab ini dia bagi satu contoh, iaitu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a az-zababu fi syarbi ahadikum falyaqmis, summa lidzanzifu fa inna fihi janahi hida wal ukhra shifa." Yang bermaksud, sekiranya lalat masuk dalam minuman kamu, kamu tenggelamkan lalat tersebut, kerana di sebelah sayap ada racun, di sebelah sayap lagi ada penawar. Kalau saya yang bagi tahu jemaah akan cakap, ustaz ni bohong ni, kaji Quran pun tak habis pergi kaji lalat pula. Tapi bukan saya yang cakap. Yang berkata itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita ikut akal kita lah, tuan-tuan, 1400 tahun dahulu belum ada teknologi, belum ada saintis, tak ada kerja Rasulullah nak pergi kaji lalat. Tapi apa yang cuba nak disampaikan, apa yang Rasulullah nyatakan itu sebenarnya adalah wahyu daripada Allah. Dalilnya Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am ayat ke-50. Tuan-tuan buka balik Al-Quran. Dalam Al-An'am ayat ke-50 Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kamu bahawasanya aku tahu benda ghaib, dan aku tidak mengatakan kepada kamu bahawasanya aku ni malaikat, dan tidak aku berkata-kata melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadaku. Jelas Rasulullah tidak tahu benda ghaib. Rasulullah bukan malaikat, dan Rasulullah tidak berkata-kata melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda. Jadi jelas, kamu percaya pada Al-Quran, wajib kamu percaya kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak yang pertama ialah tentang Al-Quran dan hadis. Kamu percaya kedua-dua ini, kamu tanda right. Cantik ustaz, saya memang ada, saya tak pernah tolak dua-dua ni. Jadi 1/6 ada pada diri kamu. Inilah akhlak yang terbaik untuk diri kamu. Kita pergi akhlak yang kedua. Sebelum lalat masuk, saya minum dulu, tuan-tuan. Ui, sedap air kat masjid ni. Kita masuk akhlak yang kedua. Akhlak yang kedua iaitu antara kita dengan Allah ialah melaksanakan segala hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah, seperti mana kefarduan dalam beramal. Solat kamu, puasa kamu, zakat kamu, segala perintah Allah kamu ikut, kamu dapat akhlak yang kedua. Sebab apa, tuan-tuan? Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kita jin ke manusia, tuan-tuan? Jangan sebut jin sudah. Kita semua manusia yang Allah jadikan semata-mata untuk beribadah. Jadi apabila kamu mengikut segala kefarduan yang telah ditetapkan oleh Allah, kamu dapat akhlak yang kedua. Tuan-tuan, Allah letakkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, solat yang kita buat tadi pada waktu maghrib, solat yang kita akan buat nanti pada waktu isyak, solat itu sebenarnya susah, bukan senang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45 hingga 46. Allah jelaskan perkara ini. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan
menunaikan solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dan akan bertemu dengan Tuhannya. Kita baca ayat ini, kita muhasabah diri, tuan-tuan. Allah nyatakan solat ini berat. Ketika mana kamu diberikan kekuatan untuk solat, kamu dipermudahkan oleh Allah, dan kamu adalah orang-orang yang beriman apabila dapat solat dengan sempurna tanpa berat. Di luar banyak lagi orang yang tak solat, tuan-tuan. Solat itu amatlah berat. Betul, dulu memang solat ni berat, tuan-tuan. Bini tak mengamuk, kau tak datang masjid. Watan tak sampai, kita tak pergi. Itu dulu. Tapi sekarang kita boleh berbangga, kamu hadir solat berjemaah. Di atas apa? Di atas keredaan kamu, di atas keikhlasan kamu. Kamulah yang dimaksudkan oleh Allah, orang-orang yang khusyuk, yang akan yakin bertemu dengan Tuhannya. Kita boleh berbangga diri dengan ayat tersebut. Surah Al-Baqarah ayat 45 hingga 46. Solat itu amatlah berat. Jadi lepas ni kita nyatakan puasa dah selesai. Lepas ni jangan lupa zakat. Zakat, tuan-tuan, saya mantan ketua amil karya dan juga zakat fitrah. Zakat ni, tuan-tuan, kita ingat, semua orang akan ingat zakat fitrah je. Dia dah tahu itu pun bayar zakat fitrah pun bayar lambat. Kadang-kadang dia bayar waktu bila? Waktu sebelum solat hari raya. Itu pun dia tegur tu imam. Imam, kau jangan mula dulu imam, aku belum bayar zakat. Lepas aku bayar zakat, kau boleh mula. Imam pun kena tegur. Padahal 30 hari boleh bayar. Hari yang terakhir juga. Itu ciri-ciri orang yang nak kena maki. Jadi di antaranya zakat. Ingat, selesainya zakat fitrah, zakat-zakat lain itu wajib. Dia tak boleh jamak. Ustaz, saya jamak ustaz. Bayar zakat fitrah, saya jamak zakat-zakat lain. Kau pandai-pandai kau je buat undang-undang sendiri. Jangan lupa zakat lain juga adalah satu kewajipan. Wajib untuk dibayar. Jadi yang kedua, amalan. Kamu selesai lakukan solat, selesai lakukan puasa, kau bayar zakat, ada dapat peluang pergi menunaikan haji. Ini di antara orang-orang yang mempunyai akhlak yang istimewa, iaitu perkara yang kedua. Nombor 1 okey ustaz, nombor 2 pun okey. Minta nombor 3 cepat ustaz, dah masuk isyak tadi. Kita masuk akhlak yang ketiga. Yang ketiga antara kita dengan Allah, iaitu akhlak yang ketiga, ialah kamu sabar apabila ditimpa musibah ataupun malapetaka. Kesabaran seseorang itu apabila ditimpa ujian ataupun musibah daripada Allah, sekiranya kamu bersabar, kamu mempunyai akhlak yang mulia. Tuan-tuan, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Wa basihis sabirin allazina iza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang bermaksud, sampaikanlah kabar berita gembira kepada orang-orang yang sabar apabila ditimpa musibah, lalu dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada satu surau tu, saya baca ayat tu, dia tanya, ustaz tu ayat Quran habis kau ingat ayat apa? Sebab itu ayat tersebut nak komen dalam Facebook, nak komen dalam WhatsApp, je penuh-penuh ayat Quran. Jangan syok-syok, jangan main sembrono je. Itu ayat Al-Quran. Nak sebut penuhkan ayat tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam ayat tersebut Allah menyatakan kamu akan dapat satu kabar berita gembira apabila kamu sabar ditimpa musibah ataupun malapetaka. Tuan-tuan, kita kadang-kadang tak sabar. Ditimpa ujian kadang-kadang kita tak sabar. Tapi bila kamu sabar, kamu dapat ganjaran dan kamu dapat akhlak yang mulia. Kita tengok apa kita buat. Rumah aku tinggi banjir, rumah kau rendah tak banjir pula. Petikaikan macam-macam ketentuan daripada Allah. Allah meletakkan satu ayat, iaitu tentang surah Al-Anbiya ayat 83. Allah bagi satu contoh kepada kita, iaitu bagaimana kesabaran seorang Nabi, iaitu Nabi Ayub alaihissalam. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 83 tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub ditimpa musibah, penyakit yang berpanjangan, dan Nabi Ayub tidak pernah merengek, malah memuji-muji Allah. Tuan-tuan, kisah Nabi Ayub ni, tuan-tuan, tuan-tuan pernah dengar tak Nabi Ayub apabila Nabi Ayub sakit, ada ulat dekat tangan dia, ulat tu jatuh,
Nabi Ayub ambil balik ulat, letak balik dekat atas tangan dia. Tuan-tuan pernah dengar ke tak pernah dengar? Ke saya seorang je baca buku? Kisah tu tak sahih. Sebab apa tak sahih? Dulu kisah itulah saya gunakan ketika mana saya jadi ketua asrama. Saya ketua asrama, bila budak-budak demam, dia kata apa barang kau demam? Nabi Ayub demam punya lama. Sampaikan ulat makan dengan tangan dia. Ulat jatuh, dia letak balik. Ulat, no problem, Nabi Ayub okey je. Kau demam sehari dah ponteng sekolah. Sampai dah besar-besar ni tuan-tuan, rupanya tak sahih. Jangan jadikan dalil. Jangan cerita pun tak sahih cerita tersebut. Masa tu kat sekolah mungkin okey. Sekarang ni jangan duk cerita sebab kita dah tahu. Tapi Allah bagi satu contoh, iaitu Nabi Ayub ditimpa musibah, malapetaka, ujian berpanjangan, tapi masih memuji Allah. Kalau kita lah boleh buat tuan-tuan, kamu setanding dengan para Nabi, tapi kita tak boleh buat. Kita kadang-kadang demam baru sehari. Ya Allah, berikanlah kesembuhan. Ya Allah, aku nak solat, aku nak berpuasa. Demam baru pagi tadi. Pagi tadi pun demam. Jadi ini antara kita. Kamu bersabar di antaranya, kamu akan diangkat dan kamulah orang yang berakhlak mulia. Tuan-tuan, saya bulan 9 tahun lepas, saya sebenarnya aksiden motor. Kaki kanan ni patah ketika mana daripada Putrajaya pergi ke Bandar Baru Bangi. Dalam perjalanan ada hamba Allah ni tak ikut syarat, langgar, patah kaki kanan. Yang langgar saya seorang Cina lelaki umur 28 tahun. Dia angkat saya, dia bawa pergi hospital. Sampai ke hospital, dia macam berzikir, ayah minta maaf berulang-ulang kali. Dia angkat saya masuk dalam bilik ward, dia minta maaf. Dia ikut masuk bilik isteri, dia minta maaf. Asyik minta maaf sampai kita ni pun dah sakit sebenarnya. Jadi saya nak sedapkan hati dia. Saya kata tak apa, kita orang Islam ada qada dan qadar. Allah bagi dah ketentuan kepada kamu, kalau nak insiden, tetap insiden, kamu takkan boleh elak. Saya terangkan itu adalah kita orang Islam. Saya terangkan kepada Cina tersebut, kalau tak jadi, tetap akan jadi. Supaya dia berhenti daripada minta maaf. Bila saya jelaskan, tahu apa katanya? Ayah, samalah, semi Tuhan pun cakap tu macam juga. Memang tak boleh elak. Lah pula dah, rupanya Cina ni pun ada qada dan qadar. Jangan main-main. Cina pun ada. Jadi itu pengalaman baru bagi saya. Dia yang ceritakan benda tersebut. Jadi saya kata tak payahlah minta maaf, ni sakit ni. Tapi kita mengajar orang tentang kesabaran, kita kena sabar. Takkan saya nak mengamuk situ pula. Jadi Alhamdulillah sekarang dah elok, dah boleh berjalan. Jadi ini di antaranya, kesabaran kamu menentukan akhlak kamu. Kalau kamu sabar, selesai. Jadi habis 3 perkara antara kita dengan Allah. Pertama, Al-Quran dan hadis. Yang ini right Ustaz. Yang kedua, segala kefarduan. Ini saya dah buat, cantik Ustaz. Yang ketiga, sabar. Ini 50-50 Ustaz. Kadang-kadang sabar, kadang-kadang tak sabar. Kita muhasabah diri sendiri. Kalau kamu rasa kamu boleh sabar, kamu tanda right. Kalau tak boleh, kita bermuhasabah, berubah daripada tidak boleh kepada boleh. Baik tuan-tuan, saya masuk 3 yang terakhir. 3 yang terakhir antara kita dengan makhluk. 3 tadi antara kita dengan Allah. 3 dengan Allah. Syekh Muhammad Saleh Al-Utamin rahimahullah mengatakan akhlak tu mudah sebab dia one way komunikasi. One way communication. Allah suruh kita ikut, Allah uji kita sabar. Tetapi antara kita dengan makhluk amat sukar kerana two way communication. Dia mempunyai perangai yang sama, kehendak yang sama, nafsu yang sama. Boleh dikatakan semua sama. Akhlak inilah yang paling sukar antara kita dengan makhluk. Macam mana pun kita muhasabah diri, kita baca, kalau ada pada kita, kita boleh berbangga, dan kalau tidak ada, kita boleh berubah kepada akhlak yang keempat. Baik. Akhlak yang keempat, iaitu akhlak antara kita dengan manusia. Yang pertama, ialah kamu menahan diri daripada mengganggu orang lain. Ustaz, saya memang tak kacau orang, Ustaz, saya baik. Ya tu. Kita lihat contoh yang dinyatakan. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haram kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baldikum hadza." Yang bermaksud, darah kalian adalah haram, harta kalian adalah haram, kehormatan kalian adalah haram, seperti mananya haramnya hari ini, bulan ini dan negeri ini. Hadis ini Rasulullah ucapkan ketika mana khutbah hari raya Aidil Adha. Aidil Adha dekat ini. Rasulullah mengatakan dalam khutbah tersebut,
diharamkan kamu menumpahkan darah orang lain. Yang kedua, diharamkan kamu mengambil harta orang lain. Yang ketiga, diharamkan kamu mengusik kehormatan orang lain. Dengan kata lain, diharamkan kamu mengganggu orang lain. Nampak macam mudah. Kita lihat contoh yang pertama diletakkan dalam kitab ini. Apa contoh dia? Contoh yang pertama, ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Abdurrahman bin Abu Layla. Abdurrahman bin Abu Layla. Abdurrahman bin Abu Layla dalam riwayat ini mengatakan dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bermusafir. Dalam perjalanan yang jauh, tiba-tiba Rasulullah arahkan, wahai para sahabat, kita berhenti di sebuah pohon. Jadi semua sahabat pergi ke pohon tersebut, dan Abdurrahman bin Abu Layla menceritakan ada sahabat yang penat tidur di bawah pokok dan sahabat-sahabat lain tak tidur, kemas barang. Dan Abdurrahman bin Abu Layla menceritakan ketika mana ada seorang sahabat yang tak tidur, dia pergi ikat kaki sahabat yang sedang tidur. Tak ada kerja betul lah. Dia ikat kaki sahabat yang sedang tidur, 1, 2, 3. Dia tarik, bagi hamba Allah ini terkejut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diharamkan seseorang muslim mengejutkan muslim yang lain dengan tujuan untuk bergurau. Saya ulang semula tuan-tuan. Diharamkan seseorang muslim mengejutkan muslim yang lain dengan tujuan untuk bergurau. Tuan-tuan pernah buat ke tak pernah buat tuan-tuan? Tak pernah. Bohong. Inilah perkara yang biasa kita lakukan. Kau terkejutkan orang kan hobi. Asal orang datang dia bagi terkejut. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'yuzanna ahadukum mata'a ahi la iban wala jadda. Yang bermaksud diharapkan seseorang muslim mengambil atau menyembunyikan barang muslim yang lain dengan tujuan untuk bergurau. Saya ulang balik. Diharamkan seseorang muslim mengambil atau menyembunyikan barang muslim yang lain dengan tujuan untuk bergurau. Kita sambung.
Baik tuan. Baik tuan-tuan. Jadi hadis yang kedua tadi, diharamkan seseorang muslim mengambil atau menyembunyikan barang muslim yang lain dengan tujuan untuk bergurau. Tuan-tuan, saya mantan setiausaha Masjid Al-Um di Bandar Baru Pagi. Jadi dulu waktu BKP, siapa yang nak datang solat tarawih kena bawa sejadah. Tak bawa sejadah kau pergi semayang kat rumah. Jadi bila hamba Allah bawa sejadah ramai-ramai, biasa kita semayang ini, telefon ni kita akan letak depan sejadah ni. Allahu Akbar, telefon akan letak depan sejadah. Member sebelah ambil telefon kita, selit bawah sejadah dia. Apa jadi tuan-tuan? Mufarakah dia. Jangan kata jemaah mufarakah, tok imam ni pun boleh mufarakah kalau telefon dia hilang. Kalau telefon dia hilang, dia tak mufarakah, solat maghrib tadi mungkin 4 rakaat kita akan semayang. Subhanallah, kau jangan kacau telefon aku hilang ni. Jadi perkara ini diharamkan. Kamu diharamkan mengambil atau menyembunyikan barang muslim yang lain dengan tujuan untuk bergurau. Itu perkara yang kedua. Yang ketiga sebagai contoh, Rasulullah SAW bersabda, "Atakuna ma'al ghibah." Wahai sahabat, kamu tahu tak gibah ni apa? Kemudian sahabat menjawab, Allah wa Rasul alam, hanya Allah dan Rasul yang mengetahui. Lalu Rasulullah jelaskan, gibah ialah sesuatu perkara yang kamu ceritakan tentang orang lain, perkara yang tidak disukainya. Lalu sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana pula perkara itu adalah betul? Memang dia perangai tak senonoh pun, memang aku kenal daripada kecil. Lalu Rasulullah menjawab, kalau betul sekalipun, dia jatuh kepada mengumpat. Kalau tak betul, jatuh kepada fitnah. 3 contoh diberikan. Kenapa 3 ini? Pertama, iaitu kamu jangan terkejutkan orang. Yang kedua, jangan menyembunyikan barang orang. Yang ketiga, jangan bercakap tentang orang lain. Sebab dalam sebuah hadis lagi, Rasulullah SAW bersabda, "Atatuna ma'al muflis." Wahai sahabat, kamu tahu tak muflis ni apa? Kemudian sahabat angkat tangan, "Ana ya Rasulullah." Muflis ialah orang yang tidak ada dinar, tidak ada duit, tidak ada dirham. Lalu Rasulullah jawab, "Nehihe." Bukan itu jawapan dia. Jawapannya ialah, muflis ialah apabila seseorang hamba Allah datang menghadap Allah, membawa amalan-amalan solatnya, membawa amalan puasanya, membawa amalan zakatnya, membawa segala amalan. Dan apabila dihitung, segala amalan ini dia akan berikan kepada siapa? Kepada orang yang dia terkejutkan tadi kerana kamu telah melakukan satu dosa. Kepada orang yang kamu sembunyikan barang tadi, kepada orang yang kamu umpat, orang yang kamu fitnah, orang yang kamu keji, orang yang kamu kutuk, orang-orang yang ada dosa dengan kamu. Kamu menanggung dosa orang tersebut. Orang inilah yang akan muflis dan segala amalannya akan diberikan. Dan apabila amalannya tidak cukup untuk membayarnya, dosa-dosa orang tersebut akan ditimpakan kepada kamu. Kamulah yang akan menjadi muflis. Sebab apa tuan-tuan? Dosa di antara manusia Allah tidak akan ampunkan. Dosa di antara manusia Allah tidak akan ampunkan. Bayangkan tuan-tuan, kita nak bergurau padahal dalam masa yang sama dia sakit hati. Kita selepas bergurau kita tak minta maaf. Kita selepas bergurau kita tak tegur dia. Kita selepas bergurau kita tinggalkan dia dalam keadaan kamu sedang berdosa dengan orang tersebut. Inilah di antara orang yang mempunyai akhlak yang tidak sempurna kerana kamu menanggung dosa di antara orang lain. Apabila di hari akhirat kelak, dosa itu tidak akan ampunkan oleh Allah melainkan orang tersebut. Sebab itu akhlak yang pertama, akhlak yang terbaik ialah jangan kacau orang. Walaupun nak bergurau, kadang-kadang kita bergurau tuan-tuan, nampak kita bergembira, orang lain ketawa, sedangkan pelaku tersebut ataupun mangsa sakit hati. Dan ketika itulah kamu telah mewujudkan satu dosa di antara manusia, yang mana dosa itu Allah tidak akan ampunkan. Jadi akhlak yang pertama, jangan kacau orang. Kalau nak bergurau sekalipun, berguraulah seperti mana Rasulullah bergurau. Rasulullah bergurau dengan baik, seperti mana seorang wanita tua bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dalam akhirat nanti dalam syurga ada tak wanita tua? Asalnya Rasulullah jawab, tak ada. Wanita itu menangis dan Rasulullah betulkan balik keadaan. Rasulullah bagi tahu, wanita di dalam syurga nanti yang tua akan jadi muda. Lalu dia bergembira. Adakah kita macam Rasulullah? Kita kadang-kadang bergurau tuan-tuan, kita tinggalkan. Kita tak minta maaf dan kita tak betulkan keadaan. Jadi itu akan mewujudkan satu dosa di antara manusia. Orang tersebut kecil hati. Ini di antaranya akhlak yang keempat. Akhlak yang kelima ialah tentang kita
balaslah dengan kebaikan di atas kejahatan orang lain. Orang buat jahat dengan kita, kamu balas dengan kebaikan, barulah kamu dapat akhlak yang kelima. Akhlak yang kelima ini Allah nyatakan dalam Al-Quran. Allah nyatakan dalam Al-Quran dalam surah Fusilat ayat ke-34. Allah berfirman, tidaklah sama kebaikan itu dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang paling baik dan hilangkan permusuhan di antara kamu. Maksudnya tuan-tuan, orang kutuk kamu, orang hina kamu, orang umpat kamu, orang fitnah kamu, pertama lakukan, balas dengan kebaikan. Balas dengan kebaikan, baru dapat akhlak yang mulia. Tapi kita boleh buat, kita tak buat tuan-tuan. Kadang-kadang kita balas balik. Hutang darah pasti dibalas dengan darah. Itu mat kilau. Kita balas apa yang orang buat. Sebab itu Rasulullah juga bersabda, ittaqullah haitsumma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Yang bermaksud, bertakwalah di mana kalian berada. Gantikanlah keburukan itu dengan kebaikan dan berakhlak baiklah kamu sentiasa. Kena gantikan. Ini sebagai contoh, kejap lagi kita keluar selipar hilang. Aku tibai selipar orang lain. Itu kita. Kalau tak dapat selipar orang lain pun, selipar jamban juga aku rembat lagi. Itu kita. Kita akan balas dengan apa yang orang buat. Tapi kalau kamu boleh sabar, kamulah yang dimaksud dengan akhlak yang mulia. Dan ayat yang kedua, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159 yang bermaksud, maka berkat dengan rahmat Allah engkau wahai Muhammad telah berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersifat kasar, sudah tentu mereka akan larikan daripada kamu. Oleh itu, yang pertama, maafkan mereka. Kedua, doakan untuk mereka. Ketiga, bermuasyarah dengan mereka. Maksudnya tuan-tuan, orang yang buat jahat dengan kita ni, orang yang fitnah, orang yang kutuk, orang yang tuduh macam-macam ni, pertama, maafkan mereka dahulu. Aku maafkan kau, kau buat apa pun tak apa. Yang kedua, doakan untuk mereka. Ya Allah, kau berikanlah petunjuk dan hidayah kepadanya, ya Allah. Yang ketiga, bermuasyarah. Kamu duduk, kamu ubah, barulah kamu dapat akhlak yang mulia. Bukan senang tuan-tuan. Tapi kalau dalam hati kamu ada begini, kamulah yang diiktiraf sebagai akhlak yang mulia. Orang buat jahat, kamu balas dengan kebaikan. Orang buat jahat, kamu balas dengan kebaikan. Jadi di antaranya yang kelima, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Tuan-tuan, yang terakhir, yang keenam, ialah akhlak yang keenam. Akhlak ni lagi susah tuan-tuan. Akhlak yang paling susah, iaitu akhlak yang keenam ialah bermanis muka apabila berhadapan dengan orang-orang lain. Ini akhlak yang paling senang. Dalam banyak-banyak, ini yang paling senang. Kenapa letak bermanis muka? Wallahu alam. Tetapi apa yang dijelaskan oleh Syekh Syahid Al-Muttamin rahimahullah, dia mengatakan bermanis muka apabila berhadapan dengan orang lain sebenarnya boleh mendatangkan dosa pula pada orang yang melihatnya. Sebab apa tuan-tuan? Daripada Abu Zar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa ahaqa biwajhi talqin. Yang bermaksud, janganlah kamu meremeh-remehkan sesuatu amalan yang kamu lihat orang lakukan. Kita nampak dalam jemaah ini ada jemaah ambil sampah. Kita tengok dalam jemaah ini ada jemaah yang sapu sampah. Jangan kamu remeh-remehkan amalan tersebut. Jangan kamu remeh-remehkan. Dan Rasulullah kata, termasuklah apabila kamu nampak orang lain senyum dengan kamu. Kerana senyuman adalah satu amalan, senyuman adalah satu sedekah. Bila kamu nampak mereka senyum dengan kamu, kamu jangan remeh-remehkan. Tapi apa yang kita buat tuan-tuan? Kita akan buat, kau tengok dia senyum-senyum, nak pinjam duit lah tu. Ada je kita ni. Kita bersangka buruk dengan senyuman orang, dia akan mendatangkan dosa pada kamu. Jadi di antaranya senyuman itu adalah satu akhlak yang terbaik. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufi sadaqah wa inna minal ma'ruf an talqa ahaqa biwajhi talqan. Yang bermaksud, setiap kebaikan yang kamu lakukan, sekecil-kecil kebaikan yang kamu lakukan itu dapat pahala sedekah. Apa saja yang kamu buat, setiap kebaikan itu dapat pahala sedekah. Dan di antara kebaikan lain,
yang akan mendapatkan pahala sedekah ialah senyum. Kamu senyum jumpa sahabat, dapat pahala sedekah. Kamu senyum jumpa adik-beradik, dapat pahala sedekah. Kamu senyum jumpa ibu bapa, dapat pahala sedekah. Kamu senyum jumpa musuh sekalipun, kamu dapat pahala sedekah. Tapi kalau kamu jumpa tabuh, kamu senyum, tak dapat pahala sedekah. Jadi itu di antaranya. Jadi 6 perkara yang saya kongsikan dengan jemaah. Pertama tadi tentang Al-Quran dengan hadis. Yang kedua, amalan-amalan kita. Ketiga, kesabaran kamu. Keempat, jangan kecurang. Kelima, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Dan yang keenam ialah senyum selalu. Jadi inilah keenam-enam akhlak diletakkan dalam kitab Makarim Al-Akhlak untuk kita ketahui kerana akhlak itu adalah amalan yang terbaik dan paling berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu datang daripada Allah, kekurangan itu datang daripada saya sendiri. Saya minta ampun, minta maaf sekiranya tersalah bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhanaka wa bi amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا تلك الصف تلك الصف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلى الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده وهو العلي العظيم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعلى كل شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا لمشايخنا ومعلمينا ولمن حق الله علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن
لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات لا ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور فلا تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقدر لا يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي يراكم في الأرض والليل والشهور ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلولا رأوهم فتنسيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو محمدا فمن يجيب الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا اهتداءه